Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi di satu muka surat baru insya-Allah daripada Mushaf Al-Quran. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 569. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Ma'arij insya-Allah, iaitu muka surat yang kedua daripada surah Al-Ma'arij, dan kita akan melihat hari ini ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-39 insya-Allah. Pada ayat ni, pada muka surat ini kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah bagaimana keadaan manusia ini di hari kiamat, di mana manusia ini akan cuba untuk menebus dirinya daripada neraka ni. Apabila mereka dah tahu mereka akan masuk neraka, jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana mereka kalau boleh nak gunakan semua perkara ni yang ada pada mereka ni, nak tebus diri mereka, selamatkan diri mereka daripada neraka. Itu yang pertamalah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita tentang sifat-sifat neraka yang sangat dahsyat bagi kita, sebagai pengajaran, bagi peringatan kepada kita bahawa ini semua akan dihadapi oleh manusia di hari akhirat nanti. Perkara yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat-sifat yang ada pada manusia. Manusia memang Allah Taala yang ciptakan, jadi dia tahu apa kelemahan manusia, bagaimanakah manusia ini, keadaan dia dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat tersebut insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan lihat, dan yang terakhir sebelum kita ni ialah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana orang kafir ni, sifat mereka, sikap mereka bila Nabi kita SAW menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi mereka ni telah mulalah buat macam-macam perangai dan sebagainya, dan kemudian tiba-tiba mereka berharap mereka ni akan dapat masuk syurga lebih dahulu daripada orang yang beriman. Jadi alangkah jauh panggang dari api, itu semua tak akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini. Jadi itulah beberapa lebih kurang kita katakan 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lihat Allah Taala sebut dalam muka surat 569 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha laza. Sadaqallahul azim. Ayat 11 saya bacakan tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iaitu yubassarunahum. Sebelum daripada ni, muka surat 568 kita telah sebutkan bahawa orang-orang kafir ni, orang-orang yang tidak beriman ini, pada masa bila berlakunya hari kiamat, mereka akan mencari hamin mereka. Maknanya akan bertanya. Kalau bolehlah maknanya kan. Kalau bolehnya nak bertanya, tapi adakah mereka akan bertanya? Tak sempat nak bertanya. Kita baca sebelum itu. Jadi tak sempat nak bertanya. Kalau kita atas dunia ni, kalau kita berjumpa dengan kawan kita, kita akan bertanya-tanya. Tetapi di hari akhirat, mereka ni tak sempat nak bertanya. Mungkin ada orang kata, mereka tak bertanya ni sebab tak berjumpa kot. Mereka tak nampak kot di antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, tak, bukan sebab mereka ni tak nampak. Bukan mereka ni tak jumpa. Bukan mereka ni tak lihat. Mereka ini yubassarunahum. Mereka itu saling melihat di antara satu sama lain. Maknanya mereka nampak tapi tak sempat nak bertanya. Kerana apa? Kerana setiap orang itu sibuk dengan diri masing-masing, dengan masalah masing-masing. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana kesibukan mereka itu pada hari itu. Mereka ni semua sibuk nak melepaskan diri daripada azab. Masing-masing fikir fasa tu. Itu jadi kita fikir, kita bayangkan keadaan inilah yang sebenarnya yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala berkata, yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yaumi izin bibani. Pada hari itu orang-orang mujrim, orang berdosa, orang yang bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan penjenayah. Kadang-kadang penjenayah atas dunia ni bukan salah, tapi dikatakan mempunyai jenayah. Kadang-kadang dituduh dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala melabelkan orang-orang yang tidak beriman ni sebagai penjenayah. Jadi maknanya bagi kita lah, kita fahamlah bahawa
Orang-orang yang tak beriman ni sebenarnya penjenayah. Jadi orang penjenayah ini, mujrim ini, lau yaftadi, kalau mereka ni kalau boleh mereka ni boleh nak menebus diri mereka daripada hari itu, pada hari itu, dengan siapa? Dengan orang yang terdekat dengan mereka. Siapa yang paling dekat dengan mereka ialah anak mereka lah. Tapi boleh ke? Tak boleh. Kemudian mereka nak kalau boleh dengan sahibatihi, dengan isteri mereka yang mereka sayang di atas dunia ni. Tak boleh. Wa akhihi, tak boleh. Saudara mara mereka, maknanya adik-beradik mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut wa fasilatihi allati tuwih, dan juga dengan fasilah. Fasilah ni artinya ialah kerabat-kerabat terdekat ni. Mungkin mak saudara dia, mungkin ayah, dia akan cuba semua sekali nak habis, dia nak korbankan. Kalau boleh, yang penting pada masa tu dia nak selamat saja. Dan kalau boleh, Allah Ta'ala kata, bukan sekadar tu, kalau boleh semua benda atas dunia ni, wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau boleh semua benda, harta ke apa sajalah milik dia, kereta, kekayaan yang dia kata dia ada dulu. Kalau boleh, dia nak korbankan semua, dia nak lepaskan diri dia. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan sebenarnya betapa dahsyatnya keadaan hari itu. Di mana manusia ni kalau boleh nak lepaskan semua benda. Jadi yang manusia kejar atas dunia ni, manusia cari, bersusah payah nak dapatkan atas dunia ni, tiba-tiba semua tu nak dikorbankan. Maknanya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sangat dahsyat. Jadi manusia nak apa pada masa itu? Yunjih. Kalau boleh dia nak selamat je, yunjih dapat selamatkan dia. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kalla. Kalla ni artinya ialah benda lizzajri warrad'i dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? No. Jauh panggang dari api. Tidak sekali-kali. Maknanya apa yang kamu buat, apa yang kamu nak tu tak mungkin akan berlaku. Tak mungkin. Kalla. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sifat neraka, sifat jahannam ni. Apa dia dalam ayat yang ke-15 ni? Allah Ta'ala kata, kalla innaha laza. Innaha laza. Laza ni ialah apa? Iaitu satu nama kepada neraka. Salah satu daripada nama yang Allah Ta'ala berikan kepada neraka jahannam. Iaitu apa? Dia ni bersifat dengan laza. Laza ni itu apa? Api yang menjulang-julang. Kalau ikut dalam terjemahan, dia kata api yang menjulang-julang ni sebab apa? Sangat lapar. Dia nak makan manusia tu. Jadi tengok kedahsyatan tu kan. Dia nak kejar-kejar manusia tu. Innaha laza. Kemudian dia kata apa? Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan yang mencabut, yang menarik, yang memecah, yang menggugurkan. Nazza'ah yang menarik, menggugurkan tu lisyawa. Syawa ni ialah jamak kepada syuwah. Syuwah ni artinya ialah anggota pada manusia yang mana kalau cabut benda tu, kalau tercabut dia tak mati. Dia bukan macam jantung. Kalau jantung tercabut mati, itu bukan syuwah. Syuwah ni ataupun asyawa jamaknya, pluralnya adalah asyawa ni arti apa? Anggota yang tidak mematikan manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut api ini, api dan dahsyat ni, neraka dia akan mencabut, menggugurkan anggota-anggota pada badan manusia yang tidak mematikannya. Allah Ta'ala tak matikan manusia. Sebab itulah supaya manusia ni rasa kesakitan tu. Jadi kalau mati, dia hilang kesakitan. Macam orang sekarang kan, kalau sakit sangat dia kata kalau boleh nak mati. Sebab apa? Mati tu macam bila mati habislah tak sakit. Ini tak mati. Allah Ta'ala cabut. Cuba bayangkan kalau orang robek-robek tarik kulit kita kan, sobek kulit, tarik, semua tu sakit kan. Tapi tak mati. Itu yang menyakitkan. Orang nak seksa orang kan, dia buat macam tu. Jadi dia buat apa? Asyawa. Jadi neraka ni Allah Ta'ala kata dia akan menarik benda-benda tu, anggota-anggota badan manusia. Ya, tapi dia tak mati. Tada'u man adbara wa tawalla. Allah Ta'ala tu sifat neraka tu pula, dia tu tada'u. Tada'u ni maknanya kalau ikut asalnya makna kita kata mengajak. Mengajak, menarik, memanggil-manggil. Tapi di sini lebih lagi. Setengah ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, dia menyebutkan tada'u di sini dia kata perumpamaannya seperti burung yang mematuk biji-bijian tu. Jadi kalau ada biji-bijian kita campurkan atas tanah, kan tiba-tiba burung datang ramai, dia patuk-patuk sehingga habis kan. Jadi begitulah makna api tu, dia mematuk-matuk, memanggil-manggil, memakan-makan manusia tu. Siapa yang dia akan tarik, dia akan makan, dia akan tu. Man adbara wa tawalla. Orang yang nak lari, dia akan tarik masuk dalam dia. Dia akan petik, dia akan apa ni kita kata gigit, dia akan tarik masuk dalam tu. Itu tad'u. Dahsyat ni suasana ni. Wa jama'a fa. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa jama'a fa'au'a. Apa dia kata sini? Tad'u man adbara wa tawalla, iaitu orang nak lari, ataupun sini ialah orang nak lari. Dia akan mencari-cari orang yang nak lari, orang yang lari daripada kebenaran. Lari daripada seruan.
Bila Nabi cerita, dia nak lari. Jadi itulah beberapa makna kepada man adbara wa tawalla. Kemudian, apa lagi sifat dia yang Allah Ta'ala marah pada manusia ni? Iaitu apa? Wa jama'a fa'aw'a. Dia mengumpulkan dan kemudian dia menyimpan. Fa'aw'a tu maknanya menyimpan, letak dalam wi'a'. Wi'a' tu maknanya tempat simpanan harta. Jadi dia kumpul-kumpulkan, dia pergi kerja, kemudian dia kumpulkan dalam situ. Itu wa jama'a fa'aw'a. Jadi Allah Ta'ala kata neraka ni akan kejar, akan cari orang yang macam tu, sifat dia yang Allah Ta'ala marahkan. Iaitu orang mengumpulkan harta bukannya untuk dibelanjakan fi sabilillah, bukan belanjakan kepada kebaikan, tapi dia nak simpan saja harta tu. Jadi wa jama'a fa'aw'a. Jadi kemudian habis tu Allah Ta'ala marah tu, Allah Ta'ala seterusnya menceritakan dalam ayat yang ke-19 tentang perkara yang kedua. Iaitu apa? Perkara yang kedua iaitu sifat manusia. Perkara yang ketiga, minta maaf. Sifat manusia, Allah Ta'ala ciptakan manusia, dia tahu bagaimana sifat manusia ni. Allah Ta'ala sebut innal insan khuliqa halu'a. Sifat manusia ni Allah Ta'ala ciptakan sebagai haluk. Haluk ni maknanya dia tu yang melampau. Melampau dalam sesuatu. Ataupun kalau ikut dalam Arab, tafsiran Arab kata khuruj anit tawassut. Bila dia keluar tu daripada benda yang sederhana, maknanya yang melampau lah kita kata kan. Jadi manusia ni Allah Ta'ala sifat jadikan dia ni halu'a. Iza, jadi kemudian dia explainkan apa maksud halu'a tu dengan perkataan-perkataan selepas tu, ayat-ayat selepas tu. Iza massahu syarru jazu'a. Bila dia terkena syarru, kesusahan, dia akan jazuk. Wa iza massahul khairu manu. Tapi kalau dia dapat khair, dia akan manu. Apa manu? Apa syarru, apa khair ni? Syarru ni artinya ialah bila dia ditimpa kesusahan. Maknanya bila timpa kesusahan, dia akan jazuk. Cemas, gentar, macam tak betul lah gitu kan. Itu maknanya apa? Dia sifat jazuk. Ataupun setengah terjemahan dia kata keluh kesah. Maknanya sini lawan kepada orang mukmin ni, kalau dia dapat kebaikan apa? Dia bersyukur. Ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi kata, pelik sifat orang mukmin ni. Semua benda kebaikan untuk dia. Kalau dia dapat kebaikan, dia syukur. Kalau dia dapat kesusahan, dia akan sabar. Semua tu baik untuk dia. Semua tu dapat pahala untuk dia. Tapi tengok lawan kepada ni, iaitu orang kafir. Macam mana orang kafir ni? Allah Ta'ala sifat dia adalah jazu'ah. Dia disebut sini, walaupun disebut insan, tapi insan sini ialah nak sebutkan sifat-sifat yang ada pada manusia yang boleh menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau diikut. Sebab selepas daripada tu Allah Ta'ala sebut pula kan, iaitu illal musallin. Maknanya orang musallin tak akan buat macam ni. Tak ada sifat macam ni. Apa sifat tadi? Asyarru, bila susah dia akan keluh kesah, dia akan lupa pada Allah, dia tak sabar. Wa iza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia dapat pula kebaikan, dia dapat harta, dia dapat kekayaan, dia manuk, dia tak nak beri pada orang. Dia sayang, dia simpan benda tu kan. Manuk, menghalang maknanya, menghalang daripada orang dapat benda tu. Untuk dia seorang saja. Jadi Allah Ta'ala kemudian kata illal musallin. Kecualilah orang-orang musallin. Musallin tu erti di sini ialah orang-orang yang beriman, maksud dia. Iaitu orang bersembahyang, iaitu orang beriman, sifat dia bersembahyang. Allazina hum ala solatihim daimun. Allah Ta'ala kata. Iaitu orang-orang yang mana sembahyangnya ala solatihim, dia ni di atas sembahyangnya daimun, sentiasa. Maksud sentiasa sini ialah dia sentiasa ingat pada solat dia. Bukan maknanya dia sentiasa solat, tak berhenti, bukan maksud macam tu. Tapi maksud dia akan tak ada benda yang boleh menyibukkan dia daripada solat dia. Solat nombor satu. Bila tiba waktu solat, dia tak akan tinggalkan. Dia tak akan tersibuk dengan benda-benda lain yang menyebabkan dia meninggalkan solat ni. Of course lah solat ni ada waktu-waktunya. Maknanya dia sampai tak solat, maknanya tak tinggal keluar daripada waktu solat. Jadi dia ni Allah Ta'ala sebut sifat yang pertama, iaitu dia ni sentiasa daimun ala solatihim. Sentiasa menjaga solatnya itu. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah orang yang beriman ni, ya Allah Ta'ala pelihara, mereka ini pada harta mereka itu haqqun ma'lum, ada hak. Maksudnya dia faham, dia tahu ada hak tu, maknanya dia tak bolehlah tak beri dah hak orang. Hak yang tertentu, haqqun ma'lum, maknanya bahagian yang tertentu, portion yang tertentu yang dia mesti berikan kepada orang, sebab itu bukan hak dia. Itu orang yang beriman. Jauh beza dengan yang tadi kan.
Massahu al-khairu manu. Ataupun yang atas lagi, Allah Ta'ala sebut tu apa kan? Iaitu tada'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Ulang kali kan, Allah Ta'ala sebut banyak kali kan. Simpan harta, dapat harta, kena berikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena guna untuk kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Ada hak orang lain pada harta dia. Siapa? Untuk siapa hak tu? Lisaili wal mahrum. Makna kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Saili ni orang yang susah, yang perlu, tapi dia meminta. Dia tak tahan, dia tak ni. Tapi ada satu jenis lagi manusia yang mahrum. Mahrum ni maknanya dia ni perlu, tapi dia malu nak minta. Dia lebih, tak apalah, dia diam. Kalau orang beri, of course lah dia ambil kan. Jadi maknanya kita kena faham lah di sini kan, bahawa harta yang ada pada kita ni mesti diinfakkan di jalan Allah kan. Manusia perlukan. Manusia tak kira kan. Ada manusia Islam perlukan. Ada manusia yang tak Islam, dia perlukan kepada dakwah. Kita perlu infakkan. Kita perlu gunakan harta kita ni untuk digunakan bagi orang nak berdakwah, orang nak berjalan, orang nak mengembangkan Islam ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin. Dan kemudian dia mempercayai hari kiamat. Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan kemudian dia takut. Musyfiq ni cemas. Musyfiq ni orang yang sentiasa rasa, makna sentiasa takut lah. Sentiasa khauf. Tetapi taklah khauf dia ni lari, tak. Musyfiqun ni maknanya ulama tafsir kata ialah di antara al-khaufu war-raja' maknanya. Iaitu orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang mana takut kepada azab Tuhan mereka, tetapi dalam masa yang sama mereka berharap Allah Ta'ala akan pelihara mereka, selamatkan mereka daripada azab tersebut. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sebab apa kita perlu takut? Sebab apa perlu cemas? Walaupun kita kata kita ni kan banyak pahala, katalah kan, kita perasan kita ni banyak pahala. Tapi kena ingat kan bahawa apa? Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Bahawa azab Allah ini ghairu ma'mun. Tak pasti maknanya. Tak boleh kita rasa selamat. Tak boleh kita rasa ma'mun. Ma'mun ni maksud terjamin. Tak boleh siapa yang jamin kita ni tak masuk neraka. Jadi oleh kerana itulah, maka hati orang beriman itu sentiasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina hum li furujihim hafizun. Allah Ta'ala sebut lagi sifat orang yang beriman ni, iaitu mereka menjaga kemaluan mereka. Menjaga kehormatan mereka. Illa ala azwajihim, atau kecuali kepada isteri mereka sahaja, au ma malakat aimanuhum, ataupun kepada hamba-hamba. Jadi kalau zaman dulu ada hamba, jadi maknanya hamba ini bolehlah kan, maknanya apa ni, seorang lelaki tu boleh bersama dengan hamba dia. Seorang lelaki lah boleh bersama dengan hamba, itu adalah halal. Tapi sekarang kita dah tak ada hamba tu, suasana sekarang zaman sekarang. Fa innahum ghairu malumin. Allah Ta'ala kata kalau dia menyalurkan pada tempat-tempat yang betul, tempat-tempat yang halal, maka mereka tak akan tercela. Kemudian famani batagha wara azalik faulaika humul adun. Allah Ta'ala kata siapa yang mencari jalan lain, mencari cara yang tak betul, bukan isteri, bukan hamba, maknanya dia akan adun. Allah Ta'ala kata dia ni adun. Adun ni kalau kita kata orang yang melampaui batas. Dalam bahasa Arab al-adun ni ialah al-walighun. Walighun ni makna bergelumang dalam benda-benda yang haram. Benda orang yang melampaui. Al-ada tu makna asalnya, ada tu maknanya orang melampaui. Melampaui apa? Kerana diguna melampaui tu, perkataan tu digunakan untuk orang yang melampaui daripada yang halal. Maknanya halal dah ada. Bukan Allah Ta'ala tak beri langsung. Allah Ta'ala beri halal di sini. Tapi halal di sini, tiba-tiba kita melampaui. Tak cukup dengan yang halal. Kita cari lagi benda yang haram. Tak kira lah apa-apa bentuk kan. Sekarang ni macam-macam kan, pelacuran, IPT lah, sibuk kan, macam-macam sekali. Ini adalah bentuk-bentuk semua kan. Iaitu apa? Famani batagha wara azalik. Orang yang mencari selain daripada yang halal tu, faulaika humul adun. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah Ta'ala puji kemudian seterusnya lagi sifat mereka ialah tu, iaitu yang menjaga amanah dan menjaga janji. Bila orang beri amanah kepada dia, amanah simpan rahsia ke, amanah barang ke, amanah apa ke, dijaga. Ataupun, dan juga ra'ahdihim, janji. Dah janji, ambil janji. Kalau sanggup ambil janji, jaga janji tu kan. Itu sifat orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebutkan semua kan, daripada atas sampai ke bawah ni kan, sifat-sifat orang yang beriman. Jadi kalau nak dibandingkan dengan sifat orang kafir ni, jauh sekali lah. Jauh sekali. Jadi
kita sebutkan bahawa juzuk ini, juzuk yang ke-29 ni, menceritakan tentang dakwah. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan sini kan, itu gambaran praktikal yang orang kafir boleh tengok. Bahawa orang beriman macam ni, mereka ni bersih, mereka bersifat macam ni, tak ada sifat-sifat buruk kan. Cuma satu saja yang berbeza dengan mereka, mereka ni adalah kafir. Mereka ni sembah berhala. Dan kemudian sifat-sifat mereka teruk. Jadi orang semua boleh tengok boleh nampak kan, boleh terselah benda tu kan, depan mata mereka di Mekah dulu. Dan insya-Allah hari ni pun kita akan tonjolkan benda ni. Orang yang beriman ni kena tonjolkan kebaikan mereka kan, supaya orang boleh tahu bahawa mereka ni beriman. Dan sebab mereka ni baik adalah kerana mereka ni beriman. Jadi semua supaya manusia ni nampak dengan mata mereka bahawa bagaimana iman ini boleh tolak orang kepada kebaikan. Dan bagaimana kekufuran itu ataupun tak percaya kepada Tuhan tu menyebabkan manusia ni buat macam-macam kesalahan dan sebagainya kan. Jadi orang nampak benda tu di depan mereka di zaman Nabi SAW. Jadi mereka jaga amanah, menjaga rahsia, menjaga janji dan seterusnya. Allah Ta'ala wallazina hum bisyahadatihim qaimun. Allah Ta'ala kata, dan mereka ni pula seterusnya menjaga syahadah, menegakkan syahadah. Maksudnya ialah saksi-saksi. Maknanya mereka ni tak ada saksi, dipanggil saksi zaur. Maknanya saksi yang bohong. Tak ada kan. Maknanya mereka tak adalah kalau kata tak macam ni, mereka jadi saksi tapi saksi tak betul. Tak boleh. Orang mukmin dia mesti menegakkan yang betul. Menjadi saksi yang betul. Kalau orang ni betul, dia mesti kata betul. Kalau orang ni salah, dia akan kata salah kan. Dia tak bertipu-tipu kan. Itu ayat yang ke-33. Ayat yang ke-34 Allah Ta'ala kata wallazina hum ala solatihim yuhafizun. Sekali lagi kan kita tengok kan, wallazina hum ala solatihim yuhafizun. Mereka iaitu orang-orang yang menjaga ala solatihim. Tadi dah ada, kita dah bacakan salah satu daripada sifat orang beriman itu allazina hum ala solatihim daimun. Di sini wallazina hum ala solatihim yuhafizun. Apa beza? Yang tadi daimun, yang ni yuhafizun. Daimun ni ulama kata adalah untuk solat tu sendiri, iaitu mereka menjaga solat tu, menjaga waktu solat mereka tak terlepas daripada solat mereka, menunaikan solat dan sebagainya, iaitu solat itu sendiri. Yuhafizun ni ialah mereka keadaan solat tu mereka jaga dengan baik. Artinya bila mereka sembahyang, mereka akan jaga adabnya, mengambil wuduk dengan baiknya, dengan penuhnya, membuat sunat-sunatnya dan semua sekali. Itu maknanya solat tu sendiri. Keadaan solat tu mereka jaga betul-betul. Yang tadi tu mereka jaga waktu mereka tak pernah meninggalkan solat. Itu dua perbezaan di antara daimun dengan yuhafizun. Kemudian ulaika fi jannatin mukramun. Allah Ta'ala kata mereka itulah orang yang akan dimuliakan di dalam syurga. Mereka masuk syurga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian famalil ladzina kafaru kibalaka muhtiin. Kemudian ayat 36. Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan salah satu daripada keadaan orang kafir ni bila Nabi SAW berdakwah di Mekah kan. Nabi cerita, Nabi ceramah, Nabi nak sampaikan Islam. Mereka ni apa? Sifat mereka ni kibalaka muhtiin. Muhtiin tu artinya ialah apa? Iaitu asal perkataan as-sayru bisur'ah. As-sayru bisur'ah tu maknanya menyerbu, berjalan dengan laju kan, berkumpul. Allah Ta'ala nak sebut sini, iaitu mereka ni bila kamu ni nak cerita je wahai Muhammad, nak berdakwah je, mereka akan datanglah ramai-ramai, melulu-lulu datang. Melulu-lulu datang ni bukan nak sambut, bukan nak terima dakwah Nabi, tapi mereka ni apa kan, anil yamini wa anil shimal izin. Mereka datang dari kanan kiri, mana kan izin ni mana kelompok-kelompok berkumpul-kumpul ramai-ramai daripada azwah tu maknanya mereka tu berkeliling, maknanya berkeliling berkelompok-kelompok ramai-ramai di keliling kamu. Jadi tengok nombor satu Allah Ta'ala sebut sifat dia datang tu kan. Bila tengok Muhammad, Muhammad mari dah, Muhammad nak cerita apa tu, mereka datang. Kemudian mereka berkerumun di situ. Tapi sebenarnya bukan mereka nak terima, bukan mereka nak dengar, tapi mereka nak apa? Nak ejek Nabi tu. Jadi apa mereka kata? Ayat ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Sebab Allah Ta'ala sebut ni, yang ni apa ni? Mereka ni rasa bahawa mereka ni lah yang lebih patut masuk syurga. Mereka kata apa? Bila mereka berkumpul, mereka tengok Muhammad ni, mereka akan kata, Muhammad, kamu cerita pasal syurga ni. Kamu tahu tak? Dia kata. Kamu cerita tentang syurga-syurga ni. Kami lebih dulu masuk syurga daripada kamu. Tengok sekarang ni kami kaya, kami begini, kami begini. Kamilah yang patutnya masuk syurga lebih dulu daripada kamu. Tengok kan. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala pun jawab lah sini. Ayat ma'u kullu mri'im minhum
an yudkhala jannata na'im. Kamu ni perasan kamu ni apa ni kita katakan perasan maknanya berangan-angan berangan-angan kamu ni dapat masuk syurga. Ayat ma'u, adakah tamak tu, adakah berangan-angan beringin-ingin mereka ti kullum ri'im minhum, setiap daripada mereka tu an yudkhala jannata na'im, akan dimasukkan ke dalam syurga. Ni berangan betul lah kamu ni, perasan betul Allah Ta'ala kata kamu tak masuk, perangai kamu adalah kafir, macam mana kamu nak masuk? Muhammad yes boleh masuk. Kalla, Allah Ta'ala kata no, kamu tak boleh masuk. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun, kami ciptakan mereka, Allah Ta'ala kata, daripada apa yang mereka tahu. Apa yang mereka tahu ni? Allah Ta'ala kata, kami ciptakan mereka ni, manusia ni daripada apa yang mereka tahu. Apa yang mereka tahu ni? Jadi insya-Allah kita tengok jawapan seterusnya ialah di esok hari insya-Allah, ataupun di sesi seterusnya insya-Allah. Jumpa lagi di muka surat 570 di esok hari insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk atur link, jangan lupa untuk sebarkan kepada kawan-kawan semua. Percuma, insya-Allah, tak perlu bayar. Insya-Allah Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita dengan keikhlasan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.